Sebelum tu masih lagi, saya nak ulang sikit lagi isu yang sama kita sebut beberapa minggu ni tentang keadaan umat Islam di Gaza yang menuntut kita untuk sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah membantu mujahidin dan juga mustad'afin, supaya Allah membantu mereka menghancurkan musuh-musuh mereka dan memenangkan mereka. Allahumma ansuril mujahidin wal mustad'afin, Allahumma ansurhum ala a'daihim, Allahumma alaika bisahyuni. Dan tentuan bila kita tengok tentang doa-doa berada di dalam tekanan ketika umat Islam sedang ditindas ataupun ketika ada musuh yang sedang menyerang umat Islam, di antara doa Nabi SAW dia sentiasa sama. Dua benda yang Nabi SAW minta. Tak boleh satu sahaja, dua-dua sekali. Dia datang dalam satu package. Supaya Allah membantu mujahidin dan orang yang ditindas, satu, supaya Allah tolong mereka, dan supaya Allah menghancurkan musuh. Yang ni dua, dia jalan serentak. Tak boleh kita kata satu je, minta Allah Ta'ala tolong mujahidin, sudahlah, musuh ni tak apa, biar. Nak macam mana? Tak, dia bukan macam tu. Bahkan itu bukan sahaja dalam Islam. Sepanjang ketamadunan manusia, itulah yang berlaku. Apabila ada puak yang dizalimi, bukan sekadar minta supaya berhenti menzalimi orang yang dizalimi sahaja. Ada yang zalim, ada yang menjadi mangsa. Dia bukan sekadar berhenti kepada jangan jadi mangsa kepada orang lain. Tapi kalau bila situasi berlaku, dua benda. Satu, minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala tolong orang yang dizalimi, orang yang ditekan dan ditindas. Dalam masa yang sama minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah hancurkan yang menindas tu. Dia bergerak sama, seiring. Tak boleh satu je. Dan Alhamdulillah, Malaysia kan, negara kita, pendirian kita, mungkin tak banyak negara yang macam Malaysia yang tinggal saki-baki sedikit sahaja, yang sentiasa keras dengan Israel. Sentiasa bertegas daripada dulu sampai sekarang. Walaupun sebelum ni, beberapa tahun lepas, ada cakap-cakap untuk memperbaiki hubungan, tatbi', untuk baikkan hubungan diplomatik dengan Israel, Malaysia tak terlibat sama sekali. Langsung tak terlibat. Dan itulah yang diteruskan oleh semua Perdana Menteri Malaysia. Daripada dulu sampai sekarang, kita sama. Cakap-cakap tu tak ada dekat Malaysia. Dan isu satu benda yang berlaku mutakhir ni kan, saya nak sebut pun saya tak tahu. Mungkin saya punya pembacaan yang mungkin singkat, terbatas. Wallahu'alam, mungkin saya salah. Cuma satu benda yang saya perasan, mutakhir ni kan, isu terbaru ni, kita bukan lagi jagoh di arena antarabangsa. Satu ketika dulu, 10 tahun lepas, 15 tahun lepas, orang puji pendirian Malaysia. Malaysia negara yang paling berani. Perdana Menteri Malaysia paling ke hadapan. Masa tu orang sebut pasal Tun Mahathir, orang kata Mahathir, oh Mahathir memang kuat pertahankan Palestin. Sekarang ni, Perdana Menteri kita tetap sama juga. Dalam pidato Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ni, dia sebut benda yang sama. Tapi, kita bukan di depan dah. Kita bukan di depan. Saya pun tak tahu pasal apa. Mungkin pembacaan kita yang terhad. Cuma kalau kita baca media antarabangsa kan, CNN pun sama, BBC, Jazeera pun sama, kita bukan lagi jagoh. Wallahu'alam, tak tahu pasal apa. Boleh jadi sebab masa ni semua orang bersuara. Jadi, tak tahu nak letak spotlight dekat Perdana Menteri mana satu, pemimpin mana satu. Sebab banyak sangat orang bersuara. Cuma saya perasan satu benda yang saya tak berapa sedap lah bila saya perasan. Mungkin saya tersalah. Mungkin saya salah dalam bab ni. Masa seminggu selepas Gaza diserang, ada rancangan KJ dengan Syaril kan, buat rancangan TV Keluar Sekejap Sembang tu. Keluar Sekejap kan? Rancangan tu, mereka temu ramah satu orang pemimpin Palestin, Hamas, bukan satu orang aktivis Hamas. Temu ramah aktivis Hamas. Aktivis Hamas tu kata dia menzahirkan rasa sedikit mengharapkan yang lebih daripada Perdana Menteri Malaysia, sumbangan yang lebih besar. Dia sebutlah kita harapkan Perdana Menteri Malaysia dapat bagi sumbangan yang lebih besar, sekurang-kurangnya dapat telefon Ismail Haniyeh, dapat nyatakan sokongan kehadapan di arena antarabangsa. Dia sebut benda tu. Esoknya Perdana Menteri buat statement dalam Facebook. Esoknya dalam Facebook, Perdana Menteri tulis, semalam saya cakap telefon dengan Ismail Haniyeh, saya cakap telefon dan sebut solidariti. Baguslah itu. Cuma timing tu pada saya, seminggu dah Gaza kena serang. Dan sehari selepas ucapan tu dibuat, ataupun tuntutan tu disuarakan oleh aktivis Hamas tu,
Perdana Menteri keluarkan kenyataan. Perdana Menteri telah pun telefon Ismail Haniyeh menyatakan kita punya sokongan dan sebagainya. Okey, satu bab. Cuma timing tu pada saya, kalau lebih awal mungkin lebih cantik lah. Perhimpunan baru-baru ni, Dr. Musa Nordin tu kan, dia cakap masa perhimpunan, walaupun kita tahu lah perhimpunan dianjurkan oleh orang yang pro dengan kerajaan, pendirian mereka dekat dengan pendirian kerajaan PH, bukan BN, dia tak suka BN, tapi dia berdekat dengan kerajaan PH. Ucapan yang Dr. Musa tak patut buat bila masa dia mungkin lebih tahu, dia lebih lama terlibat dalam perhimpunan. Ini bukan masa untuk educate orang. Orang mai penuh dengan sentimen, bukan nak ajak orang. Okey, boleh kritik Israel sahaja. Jangan kritik Yahudi. Itu bukan masa dia. Masa untuk mendidik bukan begitu. Apabila orang cakap, orang tahu maksud apa yang mereka cakap. Macam kita sebut dalam Surah Ali baru ni. Nabi SAW doa, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, hancurkan Quraisy. Time tu takkan time tu ada orang kata, Rasulullah, sahabat saya bukan Quraisy. Sikit je Quraisy yang jahat dah, tak payah. Allah tahu maksud kita, Nabi tahu maksud yang disebutkan. Apabila sentimen tengah membuat, that is not the time to educate. Okey, jangan cakap pasal Yahudi. Cakap pasal Israel saja. Tak, itu bukan masa dia, satu. Yang kedua tu dia sebut membuatkan orang marah. Jangan ucap takbir, jangan laung-laungkan takbir. Apa? Walaupun dalam perhimpunan tu ada beberapa yang bagi ucapan Nurul dan sebagainya, dia ucap takbir. Tapi bila kenyataan begitu dia buat, jangan laung-laungkan takbir sebab menghormati orang yang lain agama. Ini bukan perhimpunan keagamaan. Ini perhimpunan keamanan, menuntut keamanan dan sebagainya. Pada saya itu tak patut. Jangan, lepas tu pergi kata pula jangan buat perangai macam Zaini semua ni lagi lah teruk. Tak patut dibuat, tak patut. Dalam majlis tu orang Malaysia faham sangatlah takbir ni, orang bukan Islam di Malaysia, depa tahulah bukan nak suruh pergi perang dengan depa. Hindu Cina yang jadi polis, baju bash Allah Muhammad. Depa tahulah. Tapi esoknya Perdana Menteri buat statement Facebook tentang Palestin. Di hujung ayat tu takbir. Timing ni saya rasa, saya tak apa sedap lah. Bagus Perdana Menteri kita ambil tahu apa yang berlaku di lapangan, ucapan-ucapan di lapangan dan terus bersifat betul-betul bagi reaksi selepas tu. Tapi macam timing ni, wallahualam, pada saya kita mungkin di peringkat antarabangsa ni orang tak lihat sangat kot dalam isu ni sekarang ni lah. Kemudian sebagai rakyat Malaysia kan, saya boleh faham lah sentimen orang yang membangkang dan sebagainya. Mereka mungkin menuntut lebih lagi. Menuntut buat something else, lebih daripada tu. Kita tak boleh kata, saya telah berani, saya telah tegas dan kerana itu saya dapat nota daripada US untuk untuk tegur kita sebab hang tak nak katakan Hamas tu pengganas dan juga hang tak nak tentang perjuangan Hamas ni semua, dapat tekanan. Itu bukan zaman untuk kita kata kita telah berjuang, apa bukti kita berjuang, kita dapat notis begitu. Sedangkan orang lain suara juga. Ni Latin, Bolivia, Colombia, Brazil, Chile, presiden dia maki Israel macam tu je. Dia maki. Itu bukan tanda aku telah menjadi jago sebab aku kritik Israel. Time ni semua orang buat. Maksud ni. Sebab tak mau kata Hamas pengganas, kami telah mengambil risiko besar dihantam oleh US. Tak tahulah. Wallahu a'lam. Qatar tak anggap Hamas pengganas. Qatar iktiraf Hamas. Dan ada pejabat Hamas di Qatar. Wakil Hamas duduk di Qatar. Khalid Mash'al duduk di Qatar. Dan tadi pagi saya dengar CNN, Biden tu puji Qatar sebab jadi orang tengah antara Hamas dengan Amerika untuk lepas nak bebaskan rakyat Amerika yang ada dekat Gaza. Bukan nak puji pendirian Qatar pun. Semua orang ada motif masing-masing. Tapi kalau kita nak habaq ke orang kata aku bertegas sebab tak mau kata Hamas tu pengganas, aku menerima tekanan. Untuk penyokong mungkin penyokong kata wah, itu keberanian tahap tinggi. Tapi untuk orang di luar, orang kata banyak lagi negara yang tak anggap Hamas pengganas, okey lah. Jadi saya ingat ini menjadi tuntutan ramai juga rakyat nak lihat mungkin lebih sikit kot keberanian di dalam stadium dalam bahasa Melayu yang didengar oleh orang Melayu. Saya rasa ini untuk masyarakat antarabangsa tak sampai apa-apa. Tak sampai. Sebab satu ketika dulu kita pernah menjadi jago dalam isu ni. Dan satu lagi yang saya nak sebut ni, saya minta maaf.
Saya jarang cakap politik. Saya suka Perdana Menteri, bukan tak suka. Cuma bab ni lah. Satu bab yang kita rasa macam mungkin kita boleh buat lebih daripada tu kot. Ini satu bab lagi. Awal lagi kan Pak Ustaz apa nama statement yang dibuat oleh Ngah Koming kan baru ni, bila tengok budak-budak sekolah pakai selendang macam tutup muka macam Hamas punya juru cakap Abu Ubaidah ni orang paling besar sekarang ni. Tuan kalau tak tahu nama Abu Ubaidah kena tengok berita banyak-banyak. Semua orang tunggu dia cakap, Israel tunggu dia cakap. Satu dunia tunggu dia cakap. Nama dia siapa pun tak tahu. Muka dia orang tak tahu. Tapi satu dunia tunggu ucapan dia, Abu Ubaidah. Oh, dahsyat dia. Dia orang paling ucapan dia paling dinanti-nantikan lah. Masa krisis ni. Siapa dia orang tak kenal. Ngah Koming tulis, sekolah bukan tempat untuk konflik, fahaman ekstremis dan keganasan. Sebaliknya, sifat manusiawi dan perasaan cinta keamanan perlu diketengahkan. Mereka yang salah guna kuasa dan bertanggungjawab wajib dikenakan tindakan disiplin. Kat bawah tu, dia bergambar budak sekolah yang pakai serban macam Abu Ubaidah tu dan pegang senjata. Baik, maksudnya apa nak kata? Ini ekstremis dan juga ini tindakan yang konflik, untuk meraihkan konflik. Pegang senjata bukan tanda ekstremis. Kenyataan Ngah Koming ni saya nak berlaku adil lah. Bukan dia seorang je. TMJ bawa sentimen yang sama masa interview dengan KJ dengan Syaril. TMJ juga sebut, tanya juga, pegang senjata tu untuk apa? Ni saya nak jawab lah. Pegang senjata semua orang tahu. Dia bukan untuk keganasan. Memegang senjata untuk budak-budak lelaki kan. Dulu mungkin keris, sekarang dah berubah dengan senapang. Dia tanda keberanian. Orang ajak budak-budak kecil pegang senjata tu tanda keberanian. Tanda perjuangan. Pegang senjata tu tanda perjuangan. Senjata ni lambang untuk menaikkan semangat orang. Menaikkan semangat. Itulah lambang untuk naikkan semangat. Hari kemerdekaan mana-mana negara pun, lambang semangat nak menyatu padukan orang, senjata. Apabila orang ditindas, senjata menjadi lambang yang menyatu padukan suara mereka, kita bersatu. Itu tujuan kita pegang senjata ni. Semangat. Itu lambang senjata. Dan apabila orang lain pegang senjata mainan juga, ataupun pakai imej yang sama dengan orang yang bawa senjata, itu solidariti kepada mereka. Belum tentu semua pengganas. Belum semua. Kalau semua pengganas, bubar je tentera yang duk ada. Tak, bukan pengganas kesemuanya. Ya, pengganas bawa senjata. Tetapi orang yang lawan dengan pengganas juga bawa senjata. Bila imej senjata itu ditiru, dipegang, kena tengok mereka ni solidariti dengan siapa? Dengan pengganas ke dengan orang yang ditindas? Dengan siapa mereka bersolidariti? Pakaian siapa yang mereka pakai? Kalau mereka pegang menggambarkan semangat pejuang yang mempertahankan tanah air mereka, mempertahankan agama mereka, dikatakan pengganas, ini tak betul. Sebab dia bukan tentang senjata. Kena tengok konteks orang pakai senjata tu untuk apa. Siapa yang bagi gambaran pakai serban tutup muka, pegang senjata pengganas? Ini gambaran yang salah. Itulah yang mujahidin pakai. Nampaklah jahatnya kenyataan-kenyataan begini. Itu pakai mujahidin. Sebab mujahidin kena tutup muka. Kalau tak tutup muka, mana mereka nak pergi? Dunia bersepakat untuk kalau mereka ditangkap, kena sumbat dalam penjara. Di mana-mana negara pun. Imej mujahidin. Dan di Malaysia lah, katakan di Malaysia lah, tak mau tengok luar, di Malaysia. Senjata ni tanda semangat perjuangan. Apabila orang dalam mood nak defense ke, dalam mood berdepan dengan musuh, sama ada musuh dalam perang ataupun musuh yang bukan musuh dalam perang, musuh dalam perjuangan sahaja pun, senjata menjadi alat untuk menunjukkan semangat. Sebab tu bendera UMNO ada keris. Sebab tu ketika perbincangan politik hangat, isu perkauman hangat, Presiden PAS masa tu pergi potong kek pegang keris. Sebab tu juga Ramasamy yang kena pecat dengan DAP, masa tu dia tak kena pecat lagi, pergi tunduk kepada bendera LTTE, bendera apa nama? LTTE. Takut silap sebut nama highway. LTTE ya. Tegak antara dua. Okey, LTTE. Yang highway tu nama apa? Ha?
Okey, lekas. Tak okey. LTTE. Ketika ni cerita serius, jangan gelak, cerita serius. Ketika Ramasamy pergi tunduk kat lambang senapang tu, sama kita tak iyalah perjuangan LTTE itu perjuangan penganas. Tapi dalam masa yang sama, bila Ramasamy buat keris tu bukan pedang ke, keris ke, senapang ke, pistol ke, lambang perjuangan. Dan semakin elit kumpulan perang tu, semakin elit, semakin teguh di medan perang, dia ada penghormatan tertentu yang tak ada pada tentera lain. Di dunia semua buat macam tu. Agung pakai uniform tentera, kalau tuan-tuan perasan kan? Kalau dia pakai uniform PUDM, dia bubuh sayap parachute. Dia pakai badge Pascal. Macam mana dia nak pakai badge Pascal? Dia tak pakai badge tentera laut punya, tentera udara punya mekanik ke, tentera udara punya engineer, tak, Pascal. Pasal apa? Lanyard dia tu, lanyard komando warna biru. Sebab apa? Itu image. Nak menunjukkan semangat perjuangan tertinggi. Bab ketenteraan, bab peperangan, bab senjata, itu menggambarkan semangat perjuangan tertinggi. Bila Agung pakai uniform ATM, lanyard dia tetap biru, topi dia topi hijau komando, GGK. Sultan Johor, dia pakai topi, dua lambang, GGK dengan JMF punya komando. Dua-dua, badge di kepala. Sebab apa? Banyak lagi regimen duk ada. Banyak lagi kod dalam angkatan tentera. Macam mana nak pakai yang tu? Ini bukan pasal pengganas. Salah kalau siapa yang go into that direction dianggap pengganas. Ini salah. Panglima ATM sama juga, sebelum ni panglima daripada tentera udara, dia pakai badge Pascal, pasukan khas udara. Ini menaikkan semangat orang. Hari-hari kemerdekaan, budak-budak pakai baju askar. Pasal apa budak-budak pakai baju askar, tak pakai baju bunga-bunga? Ganas tak semua ni? Tak ganas. Ini bukan pasal ganas, ini tentang semangat perjuangan. Sekarang ni lah orang tukar konsep dia. Orang tukar konsep sebagai sukan. Tapi dulunya, ratusan tahun dahulu, semua budak yang belajar bermain senjata, budak-budak lelaki yang belajar main senjata, keris ke, pedang ke, tombak ke, apa ke, dia associate permainan senjata tu dengan semangat perjuangan. Sekarang lah jadi sukan yang orang tak fikir pasal apa. Orang main sukan je. Panah je. Tak, dulu bukan macam tu. Panah itu menggambarkan semangat perjuangan, permainan senjata. Sebab tu Nabi SAW, Nabi tengok budak Ansar main senjata. Nabi kata, irmi, ya bani Ismail, fa inna abaka kana ramiyan. Wahai anak-anak Ismail, lontarkan panah tu. Kerana bapa kamu dahulu adalah pelontar panah yang baik. Sepanjang sejarah, budak-budak lelaki ketika ditekan, ketika hidup dalam perang, ketika bersolidariti dengan orang yang ditekan, dia buat 3 benda. Pakaian mereka, pakaian pendekar. Pakaian pendekar. Hari kebangsaan, orang pakai pakaian tentera lah zaman sekarang. Dulunya pakaian pendekar. Orang belajar martial art. Dan bangsa-bangsa berbangga dengan martial art mereka. Silat ke, taekwondo ke, karate ke, jiu-jitsu ke, tomoy ke, apa ke. Orang berbangga. Dulunya, ini lambang kepelawanan. Dan mereka berbangga dengan bermain senjata. Ini ingat tunjuk buat ekstremis. Ini bukan ekstremis. Hang yang bodoh. Dia yang bodoh, bukan ekstremis. Ini semangat perjuangan orang. Kalau solidariti dengan kumpulan yang dizalimi, dengan kumpulan yang negeri mereka dirampas, ini bukan pasal ekstrim. Hang yang ekstrim. Nampak? Saya tak suka kritik terbuka dalam bab lain, tapi ini menunjukkan di sebalik ini ada isyarat nak kata apa? Pakaian tu pakaian pengganas. Pakaian konflik. Sedangkan dia ditindas. Menteri Pendidikan pun, saya pun tak tahulah. Ucapan ni kadang-kadang ada benda tak perlu diucap lah. Tak perlu diucap. Saya dengar ucapan Menteri Pendidikan. Jangan masuk campur urusan sekolah. Jangan masuk campur urusan sekolah ditentukan oleh cikgu sendiri. Okey dah, tak apa. Yang hang nak bagi contoh, jangan marah kalau orang tak mau ucap takbir. Apa guna contoh tu hang nak sebut dalam parlimen? Berapa
Beberapa hari selepas isu berlaku, selepas di sekolah-sekolah dilaporkan cikgu-cikgu bagi garis panduan budak-budak tak boleh takbir, tak boleh apa semua, apa ni? Nak jaga hati siapa? Dia nak jaga hati siapa? Malaysia ni negara yang tak payah jaga hati siapa-siapa. Tak payah jaga hati siapa-siapa. Orang dulu kawan-kawan Arab tu kata, oh Malaysia ni racist, undang-undang diskriminate bangsa lain. Kita kata, saya rasa kita kena pegang pendapat yang sama. Hang duduk di Malaysia, hang tahu beza kami dengan apa. Nampak undang-undang tu hang nampak macam diskriminate, tapi selangkah tak lebih daripada undang-undang tu. Selangkah pun tak lebih. Berbanding dengan negara-negara yang berkata apa tak diskriminate. In practice, tunggang, hancur. Kata Perdana Menteri, kami kata menteri besar yang mesti Melayu, Melayu semua. Perdana Menteri tak ada yang bukan Melayu. Tapi Ketua Menteri bukan Melayu dah. Di negara yang konflik sama-sama Islam, oh hang punya keturunan, hang masuk tentera, paling tinggi hang boleh sampai, kena je. Brigadier tak boleh, Major General tak boleh, Lieutenant General tak boleh, General tak boleh. Kami ada Panglima Tentera Laut orang Hindu. Di Malaysia, Panglima Tentera Laut orang Hindu. Peguam negara, bukan Islam ada. Tanah, oh Malaysia discriminate, dia berkata. Ada tanah rizab khas orang-orang Melayu dan Bumi Putera, orang lain tak boleh beli. Itu sahaja. Majoriti, kebanyakan tanah kalau bukan pemilikan company, Cina yang pegang paling banyak. Di negara kamu yang kononnya tak ada undang-undang tu, minoriti tak dapat beli tanah. Tak, kita kena tengok negara-negara lain yang terbuka apanya. Di Malaysia tak pernah ada orang kena bunuh atas sebab bangsa. Tak pernah orang Melayu keluar ramai-ramai pergi bunuh satu orang Hindu ataupun satu orang Buddha ataupun orang Cina. Tak pernah. Kat Malaysia tak ada. Jadi kalau orang dah kata Malaysia ni diskriminasi, tengok betul-betul. Selangkah tak lebih daripada apa yang ditulis dalam undang-undang. In practice, takat tu je. Tak lebih daripada tu. Dan undang-undang tu diwujudkan terbukti orang-orang lain dapat hak mereka. Ekonomi mereka kuasai. Jadi ini isu yang kita tak tahu nak jaga hati siapa ni. Direction mana kita nak pergi, kita pun tak tahu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala teruskan pendirian pemimpin negara kita untuk bertegas dalam isu mempertahankan orang Islam, jati diri orang Islam. Nak play safe sangat ke mana? Nak jaga hati siapa? Tak ada keperluan untuk semua ni.